Hai, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Ya, nampak ke muka saya ni? Sebab saya tak nampak muka saya. Okey, so selamat datang kepada semua viewers sekalian. Okey, okey. So, apa khabar anda di sana? Hari ini saya bersiaran daripada TSI Center Johor Bahru. Ada lagi ke yang berada di Johor Bahru? Yes. Ya, kalau anda di Johor Bahru juga, boleh datang ke office kami ni. Kalau nak serta sekali. Okey. Sekejap, So far suara semua okey ke? Sebab minta maaf lah sebab di Johor ni kami ada kadang-kadang ada masalah teknikal dari segi line internet. So disebabkan itu kadang-kadang line tu putus-putus. So nak mengelakkan daripada berlaku uh, gangguan semasa sesi live kita. So boleh tak bagi respon dulu, sama ada suara saya okey ke tak, video saya ada sangkut-sangkut ke tak kan. Sebab kita tak nak nanti di tengah-tengah sesi ni ada gangguan dan tuan puan pun jadi rasa macam alah tak syok pula kan. So boleh tak nak minta bagi respon sikit dekat dalam kita punya chat. Okey, dekat dalam komen tu boleh bagi tahu sama ada tuan puan dengar ke tak suara saya dengan jelas. Boleh juga kalau nak perkenalkan diri, nak bagi tahu daripada mana. Ya Tuan Tam. Tuan Tam, Assalamualaikum. Daripada mana tu? Okey. So boleh juga perkenalkan diri, bagi tahu sedikit daripada manalah supaya saya tak terasa keseorangan dekat sini. Kan? Walaupun sebenarnya kat sini adalah beberapa orang yang menemankan saya, CTO di Johor Bahru, Tuan Amjad kita. Okey? Tuan Adli minta belanja counter please. InsyaAllah. Nak kata nak belanja tu tak adalah boleh belanja. Cuma mungkin kita boleh tengok sedikit mana yang boleh kita masuk dalam watchlist. Okey, Tuan Amir Farid kata okey je setakat ni. Alhamdulillah. Puan Ilani pun kata Alhamdulillah clear. Oh, Tuan Tam daripada Pontian. Ya, daripada Johor juga ada geng lah saya dari Johor ni. Okey. So Alhamdulillah kalau okey, legalah saya kan, sebab kita takut ada gangguan dari segi signal. Okey. Sebab kadang-kadang kalau siang pakai time orang peak tu dia memang ada sangkut-sangkut sikit lah. Okey. Alright. So Puan Ilani daripada mana ya? Tuan Farid pun datang daripada mana? Boleh kongsikan sikit dengan saya sebelum saya memulakan sesi ni. Okey. Sebab hari ini pun berlangsung juga kelas Wyckoff selama 8 hari selama 8 hari daripada 6 hari sekarang dah menjadi 8 hari. So hari ini akan diajar oleh Principal Smart Saham Tuan Aliwi Adam. Okey, nanti saya boleh bagi tahu sedikit pasal kelas Wyckoff ni di penghujung sesi kita. Okey, right. Okey, Puan Ilani daripada Terengganu. Wah, jauh. Okey. Muhammad Ken, pertama kali tonton live tuan. Yes. Saya dah lama juga tak bersiaran di Bursa Chitchat. Okey, dan alhamdulillah minggu ni ada peluang untuk letak satu slot lah, satu sesi. So harapkan semua orang akan enjoy dengan sesi malam ni dan dapat belajar sesuatu. Okey, Tuan Amir Farid daripada Semenyih. Tuan Abdul Muhaimin daripada Terengganu. Oh, dah ke Terengganu Tuan Muhaimin. Tuan Muhaimin ni kenalan saya dulu dalam property. Dah duduk di Terengganu Loud and clear from Penang. Ya, Dr. Syed Muhammad Fahmi. Alright. Okay. So malam ni apa yang kita nak ceritakan adalah tentang
tentang My Digital Blueprint Ekonomi Digital. So apa orang kata opportunity yang ada kepada kita, mungkin retailers ataupun investor. Okay, apa peluang yang mungkin ada. Benda ni belum lagi launching, baru je diumumkan untuk launch pada hari 16 Februari hari tu. Saya hari Isnin hari tu. Okey, 16 semalam, sorry. Semalam baru launching. So kita nak tengok apa uh, sektor-sektor yang mungkin akan dapat orang kata kebaikan daripada apa yang government akan launch pada Jumaat ni. Okey? Right. Sebelum saya mula nak minta semua orang kalau boleh sharekan kita punya sesi malam ni supaya lebih ramai orang boleh belajar. Di samping tu kalau ada soalan-soalan boleh bertanya di ruangan komen. Okey? Alright. Sebab ni kita punya sekarang ada lebih kurang 20 orang. 23 orang. So boleh sharekan lagi dengan kawan-kawan anda sebelum saya mulakan sesi kita pada malam ini. Okey? Daripada merata tempat malam ni daripada Terengganu ada, Pening ada, Sabah pun ada. Alhamdulillah. Okey, saya doakan semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera dikala kes COVID-19 ni masih lagi tinggi. So dia harap semua menjaga SOP masing-masing. Okey, jaga penjarakan sosial, jaga diri masing-masing dan keluarga anda. Okey. Okey, kita buka slide sikit, kita tengok sikit apa yang cuba orang kata mungkin kita boleh dapat daripada My Digital Blueprint Ekonomi Digital. Okey. Okey, My Digital ni actually dia daripada kata sebab kita tahu sejak tahun lepas COVID-19, pandemik COVID-19 melanda satu dunia. Okey, melanda satu dunia dan pandemik ni mengganggu dari segi ekonomi. Okey, disebabkan almost semua negara memperketatkan orang kata pergerakan. Okey, dikawal pergerakan yang mana hanya orang kata nak bergerak ke sana sini ni kalau ada urusan penting saja. So yang lain-lain kalau boleh duduk di rumah saja. Okey, disebabkan itu banyak orang kata aktiviti harian kita yang biasanya mungkin kalau kita keadaan normal kita boleh pergi keluar, okey, menjalankan aktiviti harian di luar. Okey, contoh dari segi banking ataupun nak makan ke nak berjalan ke, so kita keluar. So aktiviti tu selepas berlaku pandemik ni kita punya pergerakan agak tersekat. So semua aktiviti kita dibuat di rumah dan benda itulah yang menyebabkan orang kata enhance daripada itulah untuk My Digital ni. Alright. Okay, so maknanya sebab kita tahu sekarang hari-hari kita menggunakan internet je lah. Nak order makanan guna Foodpanda, nak buat apa-apa urusan bank yang penting kita buat guna online banking. Sekarang bukan online banking, bukan sekadar transfer duit apa semua pun. Okay. Nak application apa-apa pun sekarang semua melalui online saja. Tak perlu pergi ke kaunter. Kalau buat iSinar, siapa yang apply iSinar sebelum ni? Pun kita buat online saja. Okay. So maksudnya sekarang semua, kalau boleh semua aktiviti kita sekarang kita buat melalui online sahaja ataupun atas talian. So disebabkan itu adanya My Digital Blueprint untuk mengukuhkan lagi ataupun booster kepada ekonomi secara digital. Okay. So kita nak tengok apa opportunity yang ada pada kita. Okay. Okay, so ini adalah statement pada 16 Februari. Actually, saya rasa 15 2 hari lepas hari Selasa. Maknanya PM dijadualkan melancarkan My Digital Blueprint Ekonomi Digital Malaysia pada hari Jumaat ni. Okey, pada hari Jumaat ni.
Benda ni belum lagi di launching tetapi akan di launching pada hari Jumaat ni. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, ni saya petik daripada Bernama Bernama. Oh, suara slow Okey, minta maaf. Okey ke suara? Sebab tadi Dr. Fahmi kata loud and clear. So ingatkan dah okey dah. Okey. Next. Okey, so apa isi kandungan daripada artikel bernama ni? Okey, My Digital Blueprint Company dilancarkan pada Jumaat ni, yang mana dia nak menjadikan landasan untuk menjadikan negara sebagai nadi digital serantau menjelang 2030. Okey, kalau tengok dekat situ, My Digital ni adalah pendekatan baru dan menyeluruh terhadap beberapa inisiatif teknologi maklumat dan digital sedia ada. Actually dulu iaitu termasuk koridor raya multimedia. Okey, multimedia super koridor. Okey, itu kalau nama bahasa Inggeris lah. So masa 2006 okay, MSC actually telah ada di Malaysia sejak daripada tahun 1996. Okey, yang ni orang kata di-announcekan oleh bekas Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir. Okey, pada 1996 untuk enhancekan sama juga tapi persediaan untuk tahun 2020. Okey, dan bila kita dah melepasi tahun 2020, so perlukan orang kata satu lagi guideline untuk ke 2030 pula. Okey, so ni nak nadi digital serantau menjelang 2030. Okay, serantau mungkin masuk untuk kategori Asia Tenggara. Okey. Okey, ini antara benda penting yang kita boleh kat sini menurut Mustafa Muhammad. Okey, My Digital ni ada diterajui oleh 6 kluster. Yang pertama, kluster ekonomi. Yang kedua, masyarakat. Ketiga, teknologi baru muncul teknologi baru muncul. Mula saya baca macam pening tak? Apa benda teknologi baru muncul ni kan? Google punya teknologi baru muncul ni adalah emerging technology. Okey, nanti kita akan tengok kupas lebih lanjut lagi tentang teknologi baru muncul ni Okey, selain tu bakat digital, kluster keempat bakat digital, infrastruktur digital dan data dan juga government. So dah ada 6 kluster yang terlibat. Okey, so mungkin daripada kena 6 ni akan ada efek kepada kita punya market. Itu yang kita nak tengok lah. Tapi kalau secara kasar kita boleh kata yang akan efek yang akan dapat kelebihan daripada My Digital ni adalah sektor teknologi lah. Okey, seterusnya. Ni untuk daripada Melemail Internet boost more government services online. Mustafa state head of digital economy blueprint launch this Friday. Okey. So antara lain yang mungkin mempengaruhi My Digital ni adalah dari segi booster untuk internet. Sebab apa? Bila kita hari-hari nak kena pakai online, kata semuanya di atas talian ataupun di hujung jari. So benda utama yang paling penting adalah line. Line internet tu. Macam kita kat sini lah sekarang kan. Bila kita dah tak dapat buat kelas secara fizikal, apa alternatif yang kita buat adalah kelas-kelas online macam ni lah. So bila nak buat kelas online macam ni, perlukan orang kata kelajuan internet yang tinggi. Okey, kalau internet tak laju, mungkin sesi kita malam ni pun akan sangkut-sangkut. Okey, so sebab tu kenapa apa benda yang mungkin menjadi booster adalah internet boost lah. Mungkin akan ada pertambahan. Kata sekarang pun kita dah masuk bakal masuk ke teknologi 5G. So itu akan mempengaruhi lah. MOEG ke MP ke boleh jadi. Boleh jadi. Tak kata ya, tak kata tidak tapi boleh jadilah. Counter mana related nanti kita akan tengok. Nanti kita akan tengok sektor mana yang mungkin akan dipengaruhi oleh My Digital ni. Okey, tapi kalau lihat kat sini maknanya internet boost
dan juga more government services online. Okay. So sebab sekarang kita nak pergi apa-apa urusan, contoh kita nak pergi rawatan di hospital sekalipun, kita kena buat temu janji dulu melalui online. Okay, kita kena isi dulu. Sebelum ni kita kena pergi hospital, jumpa doktor, baru set temu janji. Okay, datang lagi beberapa hari bulan. Okay, sekarang ni kita set dulu awal-awal dekat dalam website. Okay, kita set bila hari yang doktor free apa tu ni, nanti dia akan bagi tarikh. Sama juga aktiviti yang lain pun, kalau perlu saja akan perlu datang ke office ataupun membuat temu janji secara fizikal. Jika tidak perlu, semuanya kita akan menggunakan online. Okay, alright. Okay, kita tengok ni daripada Melemail pula. One of the thing Malaysia can look forward to soon will be better internet connectivity nationwide. Tadi dalam bernama dia tak ada bagi tahu benda tu, tapi dalam Melemail dia ada bagi tahu internet connectivity nationwide akan lebih baik selepas ni. Okey, mungkin boleh jadi bila dah lebih baik, sama ada mungkin lagi murah kan, sebab mungkin ada persaingan daripada banyak operator, so akan ada persaingan harga juga di situ. Mungkin akan benefit kepada kita sebagai pengguna lah. Okey, sekarang untuk Unify pun kata saya paling murah sekarang boleh dapat RM89. Mungkin akan datang 49 dah boleh dapat yang minimum dah untuk Unify. Sebab apa? Orang sekarang ni internet memang sangat perlu. Saya pun baru je tukar line internet saya pagi tadi daripada company kuning ke company apa dekat apa M. Dia depan dia M lah. Saya pun tak sure dia kalau apa hijau kot. Sebab di rumah saya memang tak berapa ada line. Sebab mungkin lokasi tu terlalu tinggi. Bila tanya-tanya operator, dia kata oh lokasi tinggi sangat. Diorang pun tak boleh buat apa. Antara yang okey adalah company M tu lah. So saya pun baru bertukar. Sebab apa? Sekarang duduk rumah je kan. Hari-hari ada meeting online. Ada training online. So suka tak suka, nak tak nak, kita memang kena ada internet yang laju. Okay, so benda ni lah by My Digital ni dia better internet connectivity nationwide. Mungkin sebelum ni kawasan yang tak ada internet akan ada tambahan selepas ni. Okay, alright. Selain tu, okay, My Digital aim to improve infrastructure needed to expand internet access. So bila kita nak expand internet access, dia ada infra dia yang orang kata mungkin terlibat. Okay, antara kata infra saja maknanya internet bila kita nak laju, kita tak boleh orang kata pihak operator tak boleh suka-suka bagi laju je, dia kena sediakan infra dulu lah. Contoh kalau internet sekarang pakai fiber optik, dia mungkin kena banyakkan lagi laluan untuk fiber optik tu supaya lebih smooth. Okay, so benda-benda lah infra tu yang akan diperkasakan lagi. Okay, right. Increase education and job opportunity. Yalah, maknanya bila kita nak expand internet access ataupun nak tambah infra tu, dah akan menambah lagi lah. So tu antara mungkin tuan-puan boleh take note daripada apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Mustafa lah. Okay. Okay, our aims to make sure one day every Malaysian citizen will have access to online learning. Sebab sekarang pun untuk belajar pun, kelas pun kita ada kelas secara online. Macam-macam isu saya dengar dari mula kelas bermula, kata dari mula hari pertama sekolah sampai hari ni masih lagi bermacam-macam isu. Ada yang rasa macam ikutlah. Sebab semua orang kata kalau ada 3 orang anak, kena ada sediakan 3 gadget. Okay, so benda-benda ni lah dia akan efek. So bila kena 3 gadget, so keperluan untuk gadget tu lagi banyak lah. Okay. Okay. Government services online, increasing the services, speed and productivity. Okay, ni kita akui kadang kalau kita masuk ke server government dia kadang slow sikit. Okay, Alhamdulillah kalau dia improve. Okay, tengok ni, the initiative come in the wake of the COVID-19 pandemic, which has
push many daily activity including business and education to take their operation online. So macam saya cakap awal tadi, disebabkan pandemik COVID-19 ni, banyak aktiviti harian kita perlu dibuat secara online. So sebab itulah antara yang diusahakan untuk My Digital ni adalah enhance dari segi ataupun boostkan lagi internet punya speed tu tadi. Okay. So saya macam tertarik untuk kita kupas sikit tentang ni teknologi baru muncul, emerging market. Apa itu emerging market? Tengok sikit, Zat. Kita nak tengok apa top 10 emerging technology. Okay, sebab maknanya bila dia ada melibatkan top 10 emerging technology ni, kita nak tengoklah apa tu emerging technology. Okay. Kalau ikut kat sini, antara top 10 emerging technology, okay, maksudnya teknologi yang baru nak naik, kata, tapi dia ada kaitan dengan teknologi sebelum ni, tapi dia enhance daripada lah. Okay, yang pertama AI, Artificial Intelligence, antara benda yang berkait dengan imaging teknologi. Kemudian algorithm AI lah, sekarang pun dalam bidang okay. Alright, kita ke bawah sikit. Okey ke? Muzik kuat. Oh, ada muzik kuat lagu iklan. Oh, okey. Sorry, minta maaf. Minta maaf ada sedikit technical issue, ada turn on muzik pula. Okey, seterusnya apa lagi efek dan apa itu top 10 untuk emerging technology adalah 5G. Okey, 5G low latency, intelligent power consumption, high device density dan network slicing. Okey, nampak tadi okey, nampak tadi apa artikel yang Datuk Seri Mustafa inform tadi, nak boostkan lagi internet connectivity. Dan termasuk juga sektor untuk emerging technology adalah 5G. So bila 5G ni dia internet lebih laju. Okay, tapi sebelum nak launchkan 5G ni, kenalah sedia infra tu dulu. So itu antara mungkin yang akan mempengaruhi sektor tu juga. Okey, selain 5G ada IoT, Internet of Things. Okey. Selain tu ada serverless computing. Okey, boleh ke bawah sikit. Okey, serverless computing. Okey, alright. Dah ada IoT, Internet of Things. Apa tu Internet of Things? Nanti boleh boleh baca lebih lanjut. Tapi dia lebih kepada, kalau tengok kat sini maknanya kan kita ada jam sekarang yang kita boleh dapat info bermacam-macam daripada situ. So tu salah satu daripada emerging technology juga. Sebab itu kira benda-benda baru juga serverless computing. Okey, selain tu biometrik. Biometrik ni termasuk dalam emerging technology. Okey, AR, VR, mixed reality technologies. Okey, blockchain. Blockchain semalam siapa yang bersama Smart Saham Bursa Cicek ni ada boleh dengar kupasan daripada Tuan Seri Fahmi tentang blockchain. Okey. Blockchain ni termasuk juga dalam kategori top 10 emerging technology. Selain tu robotik, natural NLP.
natural language processing dan juga quantum computing. Okey. So benda-benda ni 10 item ni adalah top 10 berkaitan imaging teknologi. Sebab tadi balik ke slide tadi balik. Okey, so tadi kita tengok dekat sini ada orang kata kluster yang terlibat adalah imaging technologies ni tadi. So kita sebab tu kita review tadi apa itu top 10 untuk imaging technology. So semua benda tu dia akan mempengaruhi market kita. Okey. Right. So itulah antara benda-benda yang mungkin opportunity yang mungkin kita boleh ambil peluang. Okay. Mungkin kita boleh orang kata tengok-tengok untuk sektor-sektor yang saya sebutkan tadi. Okay. Alright, seterusnya kita nak tengok kita ada report daripada Kenanga. Okay, report daripada Kenanga. Research report daripada Kenanga berkaitan teknologi. Ini research report ni dikeluarkan pada awal tahun hari tu 5 Januari 2021. Okey. Ini adalah benda rutin yang biasa kita buat as a white cost trader. Okey, bila kita dapat satu news kita akan kupas satu-satu apa berkaitan apa benda yang berkaitan daripada news tersebut. Okey. So ini pun antara satu benda yang kita buat adalah kita akan tengok daripada research report. Yang ni research daripada Kenanga. Ini dah buka ke je? Okey, research report daripada teknologi menunjukkan teknologi still lagi kategori overweight. Okay, we keep our overweight on the technology sector moving into first quarter 2021. Okay. Right, tapi untuk daripada research report ni dia lebih kepada semiconductor component to remain robust with the dawning of the 5G era. Okay, kita dah nampak banyak kali dah orang kata 5G ni dia macam kalau kita kupas dalam lagi apa yang daripada berita tadi, maknanya dia banyak berkait dengan 5G, internet, apa tadi, connectivity. So benda-benda ni dia melibatkan 5G, so mungkin perlu ditambah lagi infrastruktur untuk teknologi. Okey, so bila nak tambahkan komponen orang kata infra dalam teknologi ni ataupun dalam 5G punya sistem, so banyak benda lah yang perlu dibuat lagi. Okey. Sebab contoh macam saya, actually saya sebelum ni berpengalaman engineer dalam bidang telekomunikasi. So memang boleh nampak lah bila ada je berita-berita macam ni, actually untuk kami yang berada di dalam sektor telekomunikasi memang dah all out sebelum benda tu di-announce lah sebenarnya. Actually 5G tu dah dijalankan dah pun sekarang ni. Dia dah orang kata dah mula ada kata site-site yang kata untuk testing. Okay. So kita tunggu mungkin akan datang, mungkin beberapa tahun dia akan lebih complete lah 5G ni punya infrastruktur. Okay. Alright, so dalam teknologi still lagi overweight. So nanti actually kita boleh review sikit kat sini. Dia kat sini adalah bagi kaunter-kaunter apa yang mungkin bagus apa semua. You all bolehlah try dapatkan research report ni. Okay. Alright, so far so good. Okay, so saya rasa kita stop sekejap untuk bagi laluan kepada pesanan penaja. Tetapi selepas itu kita akan sambung dengan beberapa counter ataupun beberapa sektor yang mungkin ni tak dikata confirm akan naik, tapi mungkin you all boleh you all boleh macam mana letak dalam watchlist lah.
Okey, alright. Itu saja. Nanti kita sambung lagi selepas ini. Alright. So okey tak tadi? Okey tak sesi pertama tadi? Clear tak pasal My Digital ni tadi? Okey, so yang ni tadi maknanya saya just bagi bukan dia bukan prediction, dia macam kata apa yang kita boleh dapat daripada news tu tadi. Okey, mungkin dari situ kita boleh prepare. Kata dari situ mungkin akan opportunity untuk kita lah dalam siapa yang terlibat dengan trading. Okey. Alright. So yang ni tadi sebab ada yang kata tak nampak research report. Alah, minta maaf lah. Minta maaf Okey. So ni research report daripada Kenanga. Okey. Pada 5 Januari. Okey, 5 Januari. Namanya sektor update dia untuk teknologi lah. So research dari Kenanga mengatakan untuk teknologi still lagi overweight. Maknanya ada volume yang tinggi untuk teknologi. Okay, technology still rules. Okay, kalau kita relate kan tadi dengan apa orang kata statement daripada orang kata keratan daripada Datuk Seri Mustafa Ahmad tadi, dia ada berkait dengan enhance untuk internet connectivity. Okay, so dia bila kata internet connectivity ni, dia berkait rapat dengan 5G. Okay, teknologi 5G. Okay. Kau tengok, we can overweight on the technology sector moving in first quarter 2021. Okay, demand for semiconductor component disebabkan 5G punya era. Tightening as consumer demand bounce back from the coronavirus crisis. This is led by growing demand for electronic gadget like 5G smartphone, 5G base station, laptop, gaming console, wireless earphone and automotive. Sebab 5G ni tadi dia termasuk tadi dalam top 10 emerging punya teknologi. Okay, teknologi yang mungkin yang baru nak masuk. Okay, so kita sebagai trader boleh prepare daripada awal di counter-counter yang terlibat dengan 5G ni. Tak kata counter yang mana, tetapi kita bolehlah kata tengok-tengok mana yang ada kaitan dengan counter teknologi. Okay, so kalau tengok ni pun top 5 laptop brand recorded all time high sale in October and November. Okay. Okey, so kat sini antara yang di-identify adalah Kelantan Group, key beneficiary of SMIC Fab Expansion Plan. We also optimistic of Inari and MPI. Okay, to ride the 5G adoption in smartphone and data center expansion. Okay, tak kata ni benda dah kata daripada Januari hari tu. Mungkin tuan-puan boleh tengok untuk counter Inari dengan MPI adakah ada dipengaruhi daripada research report ni. Okay, boleh tengok daripada Januari sampai sekarang lah. Okay. Okay, so maksudnya kat sini memang orang kata research report daripada Kenanga pun menyokong. Ni dia bukan bagi statement, dia bukan buat research selepas ada statement tadi lepas nak launchkan My Digital Actually statement research yang Kenanga ni buat lebih awal, iaitu pada Januari sebelum My Digital ni di-announcekan. Okay. Okay, so maknanya saya nak inform kat sini, maknanya benda ni dia selari lah apa yang Kenanga fokuskan hampir tepat bila adanya My Digital ni. Bila government nak launchkan My Digital ni. Okay. Alright. So kita nak tengok apa company yang mungkin berkait dengan news ni lah. Okey, tetapi saya nak inform apa yang mungkin kita review selepas ni bukanlah kata by call ke apa-apa bukan ni bukan kata mesti kena beli counter ni, bukan. Kita just nak go through.
go through adakah betul kata report ni mempengaruhi kepada market. Okay, so kita tengok okay, jap buka web. Okay, so kita boleh tengok buka, kita buka Malaysia Stock Biz Okay, kita boleh tengok dekat Okey, kita boleh filter dekat teknologi. Okey. Mungkin yang mungkin ada berkaitan dengan benda ni adalah teknologi. So untuk teknologi ada banyak lah. Ada banyak counter yang kita boleh pilih dalam bidang teknologi. Dan dia ada juga subsektor. Subsektor ada digital services, semiconductor, software dan juga software dan teknologi equipment. Kalau kita tengok tadi artikel pasal My Digital ni dia macam berkait tentang digital services. Okey, ada juga bila kata berkaitan dengan 5G tu tadi, dia mungkin ada berkaitan dengan semiconductor jugalah. Dan sedikit mungkin ada kait dengan software. Okey, so boleh kata untuk teknologi ni banyak counter yang mungkin terlibat. Tetapi kita kena pilih lah, kena pilih tengok mana yang mungkin sesuai. Okey, so cara yang mungkin kita boleh buat adalah, okey, contoh kita ambil kat sini digital technology. Okey, so untuk digital technology ada banyak lah. Ada banyak, jangan pilih yang tak syariah pula ni ada syariah, ada tak syariah. Okey, so ada banyak yang orang kata pilihan yang mungkin kita boleh masukkan dalam watchlist kita. Nak kata semua akan dipengaruhi, saya pun tak tahu, saya pun tak berani nak kata mana company yang akan naik. Tetapi kita boleh buat research. Contoh kita ambil satu kita ambil Awan Tech ni. Okey, contoh kita tengok dulu Awan Tech ni apa dia buat. Okey, Awan Biru Teknologi. Okey, so maksudnya kat sini kalau kita tengok dia punya business, dia berkaitan teknologi solution, latest solution delivered with your operation in mind. Okey, delivering quality solution for all IT needs is what we have been doing in the past 17 years. Okey, so kita boleh go through tengok apa yang company ni buat. Adakah company ni berkait dengan news yang kita dapat tadi. Okey. Okey. So, okey, tu ada Awan Tech, mungkin ada apa lagi? Di next dagang next change. Hmm. Hmm. Okey, so dia ada menyediakan IT services juga. So the leaders in e-service for trade facilitation. Okey. So the world is so dia ada berkaitan dengan IT juga. Nak kata confirm dia akan naik ataupun tak, itu tak berani janjilah. Cuma mungkin dia akan mempengaruhi market atau stock daripada Dinex ni lah. Okay, kita try tengok sikit. Okay, kita try buka satu Awan Tech.
Ni just tengok santai-santai je Kalau tengok ni nampak di next ni dia awan tag awan tag ni keadaan dia sekarang macam dia cuba dia pada dia nak test dekat sini lah. So dia boleh kata pada all time high dia untuk tempoh beberapa bulan ni. Nampak ke saya punya ni? Okey, so mungkin boleh jadi selepas announce dia akan makin naik, akan pecah dia punya resistance tu. Okey, ataupun mungkin tidak. So tu bergantung lah. Okey, bergantung kepada hmm, adakah benda ni berkait dengan My Digital tu tadi. Okey, kita try tengok pula apa tadi di next Okay, again saya nak inform benda ni bukannya orang kata buy call dekat apa-apa, ni just orang kata kita nak tengok macam mana nak letakkan dalam watchlist kita. Macam mana kita nak pilih daripada nak pilih kata counter untuk masuk dalam watchlist bila kita dapat sesuatu news. Okey. Kalau tengok di next ni dia dah naik beberapa hari lepas dia dah mula naik. Mungkin ada kaitan dengan news yang keluar pasal My Digital ni, mungkin tidak. Okey. Tapi you all boleh masukkan dalam watchlist lah. Okey. So tu orang kata orang kata cara untuk apa yang kita perlu buat bila kita dapat sesuatu news. Okey? Alright. So bolehlah sama ada nak tengok satu persatu ke apa ke. Mungkin boleh belajar juga masuk dalam Cloud Wyckoff dan mungkin kita akan pendekkan lagi cara anda nak buat watchlist tu tadi. Okey. Alright. So far so good. Okey. Okey ke? So banyak tu. Kan rasanya nak kata indirectly mungkin tuan-puan boleh cek satu-satu lah. Okay. Untuk lebih lanjut mungkin boleh join kelas Wyckoff pada sekarang masih berlangsung lagi. Hari ni adalah hari ketiga. Okay. Buka sikit ni. Tadi Telegram. So far okay ke? Ada apa-apa soalan ke? Kalau ada soalan boleh tanya di ruangan komen. Mungkin saya boleh jawab sedikit kalau ada apa-apa yang saya boleh jawab. Okey. So tadi apa ni Tuan Alfitri tadi nak minta untuk related kan, nak kata yang related tu saya tak berani nak janjilah. Cuma apa yang mungkin daripada news tadi kita boleh tengok kata-kata teknologi berkaitan digital teknologi. Okay. Alright. So saya rasa itu saja kata ada new comment. Teknologi 5G canggih-canggih ni paling penting kena ada line kan. Mesej DigiTM Aziata, apa pendapat tuan? Okey. Okey, macam saya cakap tadi, saya bekas engineer dalam bidang telekomunikasi. Okey, sebab biasanya bila kata 5G ni dah nak mula masuk, actually setiap operator ni dia dah ada pilot site dia dah. Dia dah ada pilot site dia untuk diorang testing teknologi ni. Boleh jadi teknologi ni mungkin dah ada dah di Malaysia, cuma dia belum buka untuk semua lagi. Okey, mungkin di bandar-bandar besar dah ada lah. Contoh kalau saya balik-balik pada tahun
masa 4G lah, masa 4G di Johor antara pilot site dia adalah di Taman Molek. Okey. So maknanya Taman Molek antara tempat terawal dapat signal 4G di Johor. Maknanya sebab mungkin Taman Molek itu adalah kawasan orang kaya lah di Johor ni, orang kata di Taman Molek ni kawasan orang kaya. So dia dia mungkin dia dah ada buat pilot tu kat situ lah. Tak berani nak kata lagi. Sebab kalau ikut daripada kawan-kawan saya yang berada di bidang telekomunikasi ni, dari segi backbone tu ada operator yang dah bersedia dah. Dia memang tak work lagi, 5G dia tak work lagi, tetapi daripada experience saya, biasanya dia sebelum award tu pun dia dah ada macam kena sediakan dulu sama ada company ni bersedia ataupun tak. Ni orang kata cerita masa saya bekerja dulu lah. Dia dah ada, orang kata sebelum nak award ni dia dah ada pilot site dia orang kata dia akan test okey tak okey, laju tak laju, smooth tak smooth benda ni. Okey. So at least satu tempat akan ada satu. Tu daripada experience saya lah. So kata dan benda ni pun dia orang kata insya-Allah dia akan lebih laju. Tapi kita pun tak pastilah macam mana nanti. Kita tunggu je. Okey. 5G pilot kat Langkawi hari tu. Mungkin boleh jadi. Ada dalam berita yes. Sebab dia pilot site ni biasa memang sebelum experience saya dulu, sebelum buat kat mana-mana dia memang akan ada buat pilot site yang mungkin di situ semua orang kata akan cuba untuk buat infra, maknanya test setiap operator akan test satu-satu. Mana yang okey, mana yang tak okey. Okey. Dia actually rasanya pilot ni pun, site ni pun bukan operator yang pilih, mungkin government sediakan tempat. Okey ni kita test dulu dekat kawasan ni sama ada okey ataupun tak. Okey. Alright. So ada apa-apa soalan lagi? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, okey. Okey, ini kita ada Wyckoff Method, kata smartsaham.com punya Telegram. Kalau anda berminat untuk dapatkan info-info berkaitan smartsaham.com, boleh join Telegram smartsaham.com. Okey, banyak info-info berkaitan contoh bursa chit-chat, dan kata artikel-artikel berkaitan boleh didapati di Telegram ini. Okey, selain tu pada bulan Mac ini kita akan ada Syariah Investing Workshop 2021 Smart Saham Rising Star, yang mana kita bawakan 3 orang speaker. Okey, 3 orang speaker, Tuan Siraj Fahmi, Tuan Faiz Wahab dan Principal Smart Saham tu sendiri, Tuan Alwi Adam. Di mana kita akan ajar benda, nak kata kelas Smart Saham Rising Star ni nak kata basic sangat pun tak juga. Actually kalau you all join kelas Smart Saham Rising Star ni pun dah boleh mula trade lah. Sebab dah diajar dah serba sedikit. Dan kata modul yang baru ni pun dia dah lebih advance. Okey, mungkin ada modul daripada kelas Wyckoff tu kita dah bawa ke Smart Saham Rising Star. So untuk yang bakal join Smart Saham Rising Star ni, anda memang beruntung lah. Kata sebab ramai yang kata kelas basic ni biasa dia nak lebih pada upsell untuk kelas yang lebih advance lah. Actually tak kelas Smart Saham Rising Star ni kalau masuk yang kelas ni saja pun actually banyak input yang you all boleh dapat macam mana nak buat duit melalui saham. Okey. Okey. Alright, selain tu sekarang sedang berlangsung kelas
Wyckoff Kelas Wyckoff ni dulu online, pertama kali dibuat pada tahun lepas, disebabkan pandemik Covid. So kita tukar kelas kita dari kelas fizikal kepada kelas online. Okey, so asalnya daripada 6 hari kita tukar kepada 7 hari dan sekarang kita tukar kepada 8 hari. 8 hari tuan-tuan, dengan bayaran bayaran dah boleh tengok di homepage Smart Saham lah. Okey, rasanya itu saja daripada saya. Kalau ada terkurang minta maaf juga kalau ada masalah dari segi teknikal, ada lagu tadi ada tak nampak slide, so saya minta maaf banyak. Diharapkan anda semua boleh terus bersama dengan smartsaham.com, boleh dapatkan pelbagai info lagi daripada smartsaham.com. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.